أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, puji dan juga syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan dan pemberiannya. Pagi ini kita dihimpunkan dalam satu tempat yang cukup mulia. Beradanya kita di rumah Allah dalam majlis ilmu seumpama ini, moga-moga keberadaan kita sentiasa diberikan kebaikan, diberikan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai mukaddimah bagi perkongsian pada pagi ini, suka saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Kata Allah yang bermaksud, sesungguhnya jalan yakni untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia dan bermaharajalela di muka bumi dengan tiada sebarang alasan yang benar. Mereka itulah orang-orang yang beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seorang ulama daripada Andalusia. Qurtubi ini nisbah kepada Cordoba. Istilah disebut Cordoba atau Qurtubah. Dalam bahasa Arab disebut sebagai Qurtubah. Kata beliau, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang peringatan Allah agar kita tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Dia zalim ni perkataan Arab yang telah dimelayukan, mana dipinjam. Asalnya Arab, kemudian yang telah dimelayukan tu. Jadi zalim dari segi bahasa kegelapan. Disebut zulumat dalam ayat Quran. Zulumat ni kegelapan. Kegelapan macam mana? Para ulama kata kegelapan ini bukan bermaksud sebagaimana orang yang tak nampak, tapi dia lebih kepada merujuk kepada basirah, iaitu mata hati manusia. Kegelapan yang membutakan hati manusia sehingga tidak dapat melihat cahaya keadilan. Sebab itulah zalim lawan dia adil. Menurut Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah, beliau menyebut bahawa zalim ni iaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Iaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Jadi definisi ni dia agak mantik. Dulu kalau pengajar Islam dia belajar ilmu mantik. Ilmu mantik ni salah satu daripada ilmu alat. Sebelum kita nak belajar dengan lebih lanjut tentang ilmu-ilmu dalam pengajian Islam, biasanya belajar dulu ilmu mantik. Ilmu mantik, ilmu bahasa, ilmu Al-Quran tu sendiri, dia ilmu awalan. Cuma ilmu mantik ni saya tengok dah tak ada dah. Tidak lagi diajar di sekolah-sekolah agama tu sendiri. Lebih kepada pendidikan secara mutakamilah, secara bersepadu pada hari ini. Maka tak menyentuh mantik. Mantik ni ilmu logik lah. Logika. Jadi nak faham meletakkan sesuatu bukan pada tempat, dia agak mantik. Nak fahamnya kita ambil contoh. Contoh kita kata seseorang yang mana tidak berkelayakan,
bila mana diberikan suatu jawatan. Diberikan suatu jawatan, maka ulama kata berlaku dua kezaliman. Pertama, zalim pada diri dia sendiri. Dia tak boleh buat kerja, kita bagi dia jawatan, maka dia berlaku satu perkara yang membebankan dia. Ini satu kezaliman. Dan bila mana dia tidak mampu melaksanakan jawatan tadi, maka pastinya dia tidak boleh nak deliver, nak melaksanakan amanah tadi. Zalim pula pada orang lain. Jadi dua kezaliman berlaku bila mana diberikan tugasan ataupun jawatan kepada mereka yang tidak berkelayakan. Jadi bila mana kita memperkatakan kezaliman ini, tuan-tuan, maka kezaliman pada kacamata Islam, dia tidak semuanya sama seperti mana zalim yang dilihat oleh orang bukan Islam. Sebab ada perkara yang pada orang bukan Islam itu adil, tetapi Islam melihat satu kezaliman. Contoh kita kata dalam bermuamalah, maka Islam mengharamkan riba. Riba ni apa? Riba ni lebihan pada pokok pinjaman. Kita bagi pinjam 100, bayar balik 110, riba, lebihan. Lebihan dalam pokok pinjaman. Jadi sebarang lebihan, kullu qardin jara naf'an fa huwa riba. Setiap lebihan yang menghasilkan manfaat dikira riba. Bukan duit saja, tuan-tuan. Kita bagi pinjam 100, kita terbayar balik 100, tambah air agau ke apa ni? Air sebotol, contoh air mineral. Riba. Sebarang lebihan. Tisu, whiteboard marker ni ada lebihan, maka dikira riba. Islam tidak mengiktiraf sebarang lebihan pada pokok pinjaman. Tapi riba ni dalam sistem barat satu perkara yang normal. Sesuatu perkara yang positif dalam sistem ekonomi. Islam melihat riba ni satu kezaliman. Sebab itulah nak ukur adil tak adil, zalim tak zalim, kena ikut aturan Islam. Tak boleh kita mengambil kira aturan neraca pertimbangan orang bukan Islam. Sebab sebagaimana yang saya katakan tadi, tidak sama apa yang orang kafir tengok tadi yang dikatakan adil, maka pada Islam belum tentu ia sesuatu yang dikatakan sebagai kezaliman tadi. Dulu ada satu istilah, ini istilah lama, tuan-tuan, yang kadang-kadang mendatangkan keraguan kepada kita, iaitu pernah disebut berkenaan tentang istilah pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin Islam yang zalim. Saya ulang, dia agak mantik. Pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin Islam yang zalim. Jadi kalau kita dengar sekali, betul lah. Betul lah. Adil lebih baik daripada yang zalim. Tapi sebenarnya istilah ni sebenarnya, tuan-tuan, satu kita kata perbandingan yang tidak setara. Yang tidak setara. Sebab kalau kita baca dalam ilmu, dalam pandangan scholar cerdik pandai ini, tuan-tuan, tentang bila mana kita nak buat dipanggil comparative method, metodologi perbandingan sesuatu benda, maka syarat yang diletakkan iaitu apple to apple. Maknanya nak banding suatu benda ni kena setara. Nak banding apple, sama apple. Ini logik ni, ilmu research metodologi ni dibina pada rangkaian ilmu mantik yang diluaskan. Jadi nak banding suatu mesti setara. Orang putih kata ni contoh apple lah. Kalau kita kata, kalau kita orang Melayu ni buah durian dengan durian, contoh begitu. Tak boleh kita nak banding durian dengan buah duku, tak jadi. Walaupun jenis buah-buah, tapi kategori tak sama. Kita ambil contoh durian musangking laut. Kita banding dengan musangking lengging, boleh lah. Sebab kategori yang sama, nak test mana yang sedap, maka dia mesti setara. Jadi kalau nak banding pemimpin, mana pemimpin Islam yang adil dengan pemimpin kafir yang adil, itu baru betul.
Dan kalau nak bandingkan yang zalim, yang kafir Islam tadi dibandingkan dengan yang kafir yang zalim, baru setara. Maka kita banding begitu tak setara. Jadi ini bahaya. Satu istilah yang mana kadang-kadang memberikan satu tashwish, kita rasa keliru. Akhirnya kita boleh melakukan sesuatu, mungkin kepahaman kita itu boleh membawa kepada sesuatu yang boleh merugikan Islam. Sebab itulah kalaulah istilah ini disebut, maka dibandingkan di antara Islam dengan kafir, maka dipilih yang Islam. Dipilih yang Islam. Sebab apa? Sebab perbandingan tadi perbandingan yang tidak setara. Kita pilih pemimpin Islam, pasti dia membawa keuntungan pada Islam. Sebagai contoh, kita ambil Presiden Amerika Syarikat yang baru, Donald Trump. Jadi Donald Trump mungkin kita kata pemimpin world leader, pemimpin dunia. Pemimpin dunia yang dipilih secara sistem yang terpaling adil lah bagi dunia hari ni. Bagi mereka orang iktiraf tu paling adil dunia. Jadi kita adil, kita kata. Adil lah. Tapi meskipun dikatakan adil tadi, mereka orang bukan Islam ni, mereka membenarkan riba berlaku dalam negara mereka. Kalau kita kata adil orang bukan Islam tadi, maka dia benarkan riba. Kalau kita kata adil tadi, orang barat, mereka membenarkan industri pelacuran dalam negara mereka. Itu mereka tengok adil. Begitu juga kita tengok negara barat hari ini, mereka membenarkan amalan LGBT. Bagi mereka adil. Sebab itulah tak boleh kita ambil 100% ukuran keadilan pada kacamata mereka. Melainkan perlu diukur mengikut neraca syarak. Kalau kita nak guna maka tak sama. Ada beberapa perkara yang mana tidak ada kesamaan dalam penilaian yang dikatakan adil dan zalim pada kedua-dua ukuran tadi. Maka kena ambil dari sudut kacamata Islam. Dan kata para ulama, bila mana orang yang zalim ini yang nak bertaubat, orang Islam yang dikata pemimpin Islam yang zalim nak bertaubat, dia zalim nak ketaubat, jalan dia ni pendek, dekat, berbanding yang dikatakan kafir yang adil tadi nak jadi Islam, jalan dia ulama kata panjang, tak tahu bila. Sebab apa dikatakan begitu? Maka disebut oleh para ulama, kalau kita baca sejarah menceritakan tentang seorang pemimpin Islam yang bernama Ibrahim bin Adham. Tuan-tuan boleh baca riwayat hidup dia. Beliau daripada keluarga bangsawan, orang kaya, dari kecil lahir orang kaya. Benda dia tak buat, semua dia buat. Perempuan ni berjudi, minum apa semualah. Mana maksiat tu dia buat. Dan akhirnya dia bertaubat kepada Allah, jadi pemimpin yang baik. Sebab tu kena pilih yang dikatakan yang zalim, yang Islam yang dikatakan sebagai zalim. Sebab keuntungan dia akan beri kepada Islam tu juga. Dan istilah yang saya sebutkan tadi, yang saya kongsikan tadi, bukan istilah baru tuan-tuan. Kalau kita baca berkenaan tentang penjajahan Mongol ke atas Baghdad dan juga Syria pada suatu ketika dahulu, maka ada seorang Islam yang berpahaman Syiah yang bernama Ibn Tawus. Ibn Tawus ini dia kata dia nak panggil orang Islam pada ketika itu supaya sokong kerajaan Mongol yang telah menjajah Baghdad pada ketika itu. Lalu dikeluarkan istilah begini. Istilah memimpin kafir yang adil lebih baik daripada Islam yang zalim. Akhirnya orang terpengaruh. Istilah ini sebenarnya istilah yang lama tuan-tuan, yang mana kadang-kadang kalau kita tak faham boleh memerangkap kita dalam memahami perkara-perkara seumpama ini. Sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah, menurut Imam Ghazali rahimahullah, berhati-hati bagi seseorang yang diberikan jawatan, kerana kadang-kala mudah kita untuk menzalimi orang lain.
Ini peringatan Imam Ghazali berkenaan tentang jawatan, yang mana jawatan ini kelazimannya sesuatu yang diimpikan oleh manusia. Semakin tinggi semakin nak manusia kepada sesuatu jawatan. Kata Imam Ghazali, sesuatu jawatan itu bila mana manusia melumba-lumba kepadanya, maka ketahuilah bahawa sesuatu jawatan itu memiliki dua perkara. Jadi jawatan ni kalau kita sebut, dia ada dua perkara yang diimpikan oleh manusia. Yang pertama kuasa. Nah, tu dia panggil jawatan kuasa. Nah, dia tak panggil jawatan saja. Dia ada kuasa. Mestilah sama ada kecil atau besar. Nah, dengan kuasa tadi memberi kelebihan pada orang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua harta. Harta ni gajilah. Kita tergaji, pulangan, allowance ke apa. Jadi bila mana dua perkara tadi, kata Imam Ghazali, manusia melihat kepada dua perkara tadi, menyebabkan manusia berlumba-lumba nak pada jawatan. Nah, nak pada jawatan, nak lobby lah, apalah, belanja orang minum lah. Sebab nak pada jawatan, dia berlumba kepada jawatan. Kemudian jika sekiranya manusia itu melihat jawatan itu dari sudut tanggungjawab atau bebanan, pastinya manusia akan menjarakkan diri daripada jawatan. Nah, bila tengok jawatan ni dari sudut kerja, dari sudut bebanan, dari sudut tanggungjawab yang kita kena buat, besar lagi tinggi lagi besar apa nama dia punya tanggungjawab, manusia akan jauhkan daripada jawatan tadi sebab berat. Nah, jawatan ni sesuatu yang membebankan. Ulama kata jawatan ni, amanah ini, ya ja'alu syai' fi 'unuqih, meletakkan sesuatu pada leher, bukan pada bahu. Bahu manusia boleh memikul, tapi diletak pada leher. Bila leher ni tuan-tuan kena 2 kilo pun tak tahan. Sebab satu bebanan yang berada di leher. Itu gambaran yang disebut oleh para ulama berkenaan tentang sesuatu jawatan. Sebab itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan, bila mana beliau dilantik sebagai khalifah, bukan dia minta, dia tak masuk bertanding, tapi dia dilantik sebagai khalifah, maka kalimah pertama yang beliau ucapkan iaitu kalimah istirja. Apa kalimah maksud istirja? Kalimah yang kita sebut bila mana berlaku kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya kalimah tu tuan-tuan bukan hanya kematian. Sebab Allah sebut allazina iza asabatuhum musibah. Mana bila berlaku sebagai musibah, tak kira lah kita jatuh motor ke, rumah kebakaran ke, musibah. Nah, ujian daripada Allah, maka boleh kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau kawan kita jatuh motor, kita sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata, saya tak mati lagi ustaz, cepat nak suruh mati. Sebab ini perlu diperbetulkan sebenarnya. Sebagai musibah, sebagai musibah yang berlaku, boleh kita sebut kalimah seumpama ini. Jadi Umar bin Abdul Aziz dapat jawatan sebut innalillah. Kalau kita boleh jawatan, alhamdulillah. Buat kenduri, buat ni, maknanya kesyukuran lah. Tapi berbeza dengan para ulama, para salafus salih dulu, mereka melihat satu bebanan yang menghantui. Nah, menghantui sepanjang memegang jawatan tadi. Nah, saya bila sebut jawatan ni, kuasa-kuasa ni, tentang apa nama tanggungjawab ni, saya teringat saya jumpa sahabat saya di Mekah tahun lepas. Dia ni ialah sama belajar sekali, tuan-tuan. Dia wakil rakyat lah. Jumpa di Mekah, dia ajak minum. Ajak minum. Saya kata, macam mana sekarang? Oh, lega boleh duduk Mekah. Kata. Saya susah pasal apa? Tak payah fikir. Tak payah fikir tentang apa nama kawasan. Maknanya bebanan. Nah, dia boleh duduk di Mekah. Saya kalau boleh tak nak balik. Kata. Sebab berat. Banyak orang kata, kalau handset ni kita tak bangun tidur lagi, penuh dah masuk ni. Masuk. Macam-macam. Dan ada satu ketika dia kata, macam nak kena mengelak, dia kata, kena tai chi juga. Sebab apa? Bebanan. Sebab satu pemberatan. Kalau kita fikir dari sudut apa nama bebanan tadi, pastinya para ulama menjarakkan diri.
menjarakkan diri daripada memegang apa-apa jawatan itu sendiri. Malah imam-imam mazhab, pak mazhab bukan pak, puluhan mazhab, cuma mazhab yang masih lagi kekal berkembang pada hari ini pak, kita kata dominannya pak mazhab lah. Iaitu pak Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ni ulama besar. Jadi walaupun mereka ni seorang yang kita kata scholar, intelektual dalam bidang keilmuan, tetapi mereka tak pegang jawatan. Bukan kau tak tahu jawatan. Abu Hanifah diberikan jawatan pengurus Baitul Mal oleh Gubernur Iraq pada ketika itu. Pengurus Baitul Mal ni kalau hari ni kurang-kurang Menteri Kewangan lah. Jadi menguruskan dana negara. Dia menolak jawatan tadi. Tolak jawatan, masuk penjara. Bukan duduk saja, disebab kerana apa? Kerana menolak jawatan daripada gubernur pada ketika itu. Maknanya dia masuk penjara tak nak terima jawatan. Berbeza jauh lah kita hari ni. Jadi nak cerita, akhirnya mati dalam penjara. Asbab tak nak terima jawatan. Imam Ahmad bin Hanbal pun sama, berlaku fitnah pada zaman dia. Golongan Mu'tazilah muncul. Yang mengatakan Al-Quran itu sebagai makhluk, akhirnya mempengaruhi pemerintah pada ketika itu. Jadi bila mana Imam Abu Hanifah tetap dengan pandangan dia, maka dipenjarakan. Bukan penjara saja, kena sebab dalam penjara. Dan akibat apa? Akibat benda-benda ini tak nak terima apa-apa pengesyoran daripada pemerintah pada ketika itu. Kerana apa? Kerana takut tentang jawatan ni. Jadi ini satu peringatan kepada kita, yang mana disebut oleh Imam Ghazali tadi, yang mana tuan-tuan berhati-hati, bukan tak boleh, bukan berhati-hati dengan sesuatu jawatan, kerana kadang-kala jika kita tidak menguruskan dengan baik, maka dia boleh membawa kita melakukan kezaliman kepada orang lain. Sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian pelanggaran hak individu juga merupakan sesuatu yang dilarang pada syarak. Bila mana didedahkan penyelewengan syarikat GISB, banyak kezaliman yang dilakukan. Yang dilakukan bukan sahaja kepada kanak-kanak, bahkan kepada wanita dipisahkan daripada anaknya. Begitu juga mereka mengamalkan sistem buruh paksa, kerja tanpa gaji. Dia kata sistem Islam. Bukan Islam kat mana? Nabi suruh bayar gaji. Nabi kata u'tul ajira ujrahu qabla an yajuffa 'irqahu. Nabi kata berikanlah upah kepada pekerja tadi sebelum kering peluh dia. Dua benda Nabi suruh bayar, suruh cepat, jangan tangguh. Sebab tangguh jadi hutang. Jangan main-main dengan hutang ni tuan-tuan. Kita suruh kontraktor buat sambung dapur kita, bayarlah. Saya ada beberapa kawan orang Indo je saya berkawan ni tuan-tuan. Dia buat rumah ni, kadang-kadang dia mengadu tu, Ustaz minta doa sikit. Dia kata pasal apa? Tak bayar. Benda dah lama siap, ada balance 3-4 ribu lagi dia tangguh. Kesian orang tuan-tuan. Penyiksaan. Dia kata nampak tangguh-tangguh, nak beli kereta beza, nak beli kereta baru, pergi umrah, hutang tak bayar. Nama umrah ke apa? Mana kita tak bayar hutang ni istita'ah. Kita tak mampu nak pergi haji ataupun umrah, bayar hutang dulu. Barulah nak pergi haji ataupun umrah. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, matlul ghaniyun zulmun. Melengah-lengah orang kaya dalam bayar hutang satu kezaliman. Dan kalau dia nak bermusafir ke Mekah haji, qadhi boleh tahan, bayar hutang dulu. Kamu tak layak, sebab apa? Ada hutang. Melainkan hutang yang boleh kita bayar bulan-bulan itu cerita lain. Contoh kita ada hutang rumah, ialah rumah mana jarang-jarang orang beli cash pada hari ini tuan-tuan. Jadi kita mampu bayar bulan-bulan tanpa mengganggu keperluan harian kita. Itu sesuatu yang mana di bawah kemampuan. Yang ni hutang yang tak bayar ni awak dia. Manusia ni bila boleh buat hutang dia seronok. Mana lulus loan seronok. Tapi nak bayar tu kelak. Kadang-kadang lah nak bayar tu kadang-kadang kelak rasanya payah, pahit dan sebagainya.
Bayar hutang. Jangan, sebab hutang ni dia membebankan kita bukan saja di dunia, akhirat pun beban. Nah, beban dunia ni boleh tu lagi, di akhirat akan mengganggu kita. Nah, mengganggu perjalanan kita nak masuk ke syurga Allah. Nah, kena ingat betul-betul hutang. Hutang Nabi sebut dalam hadis, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ruh orang Islam terikat dengan hutang-hutang dia sehingga dijelaskan hutang tadi. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah, ruh orang yang mati berhutang tak bayar ni, dia tersangkut di antara langit dan juga bumi. Ini satu bebanan, berada di alam ruh, alam barzah pun bermasalah. Mereka-mereka yang mana dibebani hutang, khususnya yang kita yang berada pada zaman saya pun samalah. Saya pun banyak pun berhutang. Jadi inilah keperluan pada hari ini. Sebab hutang ni tuan-tuan, sesuatu yang disyariatkan untuk mengangkat kesempitan. Nah, dia diharuskan, bukan sunat. Nah, diharuskan untuk mengangkat kesempitan. Contoh, kita nak beli rumah, ialah tak mampu beli cash, nak duduk bawah jambatan. Nah, jadi payah kita buat hutang. Ngebank buat hutang, pembiayaan tu hutang lah. Nah, hutang dengan bank. Nah, jadi untuk mengangkat kesempitan. Nah, bukan untuk bermewah-mewah. Hari ni orang hutang nak bermewah-mewah. Saya nampak tak kena dari sudut maqasid. Tak kena dari sudut sebab maqasid suruh nak menolak kesempitan. Hari ni dah kereta dah ada 3 biji, dia tambah lagi. Hutang lagi. Nah, kadang-kadang resip gaji tak lepas, dia ajah dengan pengurus bank, ajah sikit. Boleh lagi. Ada side income. Jadi sebab nak bermewah-mewah. Jadi bila berlaku masalah ini, bila sesuatu perkara, taklah saya kata haram, tidak, tetapi bila tidak menepati maqasid sebenar, hutang itu dia syariatkan, dibimbangi akan membelenggu kita. Dibimbangi kita dibelenggu dengan hutang-hutang tadi. Belenggu dunia saja boleh tahan lagi, ni bawa ke akhirat. Bawa kepada akhirat tadi. Lebih-lebih lagi bila mana orang yang kita hutang tu dah meninggal dunia, kita tak tahu duduk mana. Saya di Pejabat Mufti dulu, ini antara soalan yang famous. Orang datang telefon ke, datang jumpa ke, ustaz, saya nak bayar hutang. Dia dah dah tua dah, jumpa nak bayar hutang, tak tahu mana orang yang saya hutang. Saya dah pergi dah kawasan tu, dah berubah habis dah ustaz. Tak tahu waris dia pun kat mana, tak tahu. Saya nak bayar hutang. Macam mana nak bayar hutang? Nabi SAW, bila mana berlakunya suatu kematian, maka Nabi tanya, adakah si mati ni ada hutang? Kita announce selepas solat. Tapi Nabi sebelum solat, Nabi tanya dulu, adakah si mati ni ada hutang? Kalau tak ada hutang, silakan sembahyang. Jika ada hutang, Nabi akan tanya, siapakah yang nak menjamin kepada si mati ini? Maka bangun seorang sahabat, dalam satu riwayat menceritakan, yang bernama Abu Qatadah. Dia kata, ya Rasulullah, aku penjamin kepada si mati ini. Aku jamin dia, aku bayar hutang-hutang dia. Maka Nabi kata solat. Dan pernah dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi menolak untuk sembahyang jenazah orang yang mati ada hutang. Nabi suruh sahabat sembahyang. Inilah nak tunjuknya peri pentingnya untuk kita melunaskan hutang. Cuma hutang di bank ni saya tak risau, dia ada takaful, insurans. Saya tak risau. Yang dengan orang ni, bayar dulu ni, minta bayar dulu ni. Yang sebima yang tu. Yang tidak ada penjamin. Orang tukang kedai tak jamin. Jadi itu yang beban. Sebab itulah bila mana nak di akhirat kat titian sirat, ulama kata bila kita selesai titian sirat tu, bukan terus masuk syurga. Dia ada satu lagi qantarah. Jambatan. Qantarah ni jambatan. Titian sirat ni dia hubungan manusia dengan Allah. Kalau semayangnya elok, puasanya okey, yang lain insya-Allah lepas. Insya-Allah lepas. Tapi selepas tu ada qantarah. Qantarah ni ulama kata melibatkan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia.
Kalau salah satunya masalah hutang. Bila hutang tak selesaikan, bermasalah. Sebab saya kata tadi, bila mana orang yang mana ada hutang, dah orang yang berhutang tu tak tahu dah duduk mana, maka membebankan. Cuma apa yang boleh saya sebutkan di sini tuan-tuan, pandangan sebahagian ulama. Ini bukan hadis. Ini pandangan ulama, ijtihad para ulama. Bagaimana nak menyelesaikan masalah orang yang seumpama ini, yang tidak dapat mencari orang yang dia berhutang. Maka para ulama kata, sedekahkan duit itu kepada masjid atau surau. Niat pada Allah, moga-moga Allah mengampunkan dosa dia. Ikhtiar. Itu bukan hadis. Nah, moga-moga. Jadi itu jalan, kaedah yang boleh kita gunakan lah. Nah, untuk kita nak, moga-moga Allah melunaskan hutang-hutang yang kita tanggung tadi. Sebab bila mana kita melalui perkara-perkara seumpama ini, maka kita bimbang ia jadi bebanan kita di akhirat kelak dengan hutang-hutang yang kita lakukan semasa kita berada di atas dunia. Sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kezaliman berlaku bila mana seseorang itu membuka keaiban orang lain. Jangan buka aib orang. Nah, walaupun kita kata saya mendedahkan berita yang sebenar, tak boleh, sama sekali tak boleh kita buka keaiban orang. Nah, jiran kita anak dia, polis datang, dah tangkap anak dia di rumah, kita cerita, ambil gambar viral. Orang kata macam ini cerita betul. Ya betul, tapi keaiban Islam suruh tutup, dia bukan buka keaiban. Kena ingat. Sebab itulah aib ni disebut aurat. Aurat ni kena tutup, tak boleh dedah. Mesti kena tutup. Nah, walaupun cerita sebenar, sensasi tak sensasi pun mesti kita jaga perkara-perkara seumpama ini. Nah, sebab itulah bila mana kita tengok selepas berlaku penceraian, ada setengah orang ni suka membuka keaiban bekas suami dia. Oh, dia kata tak bayar nafkah ni, dia kata. Nah, tak bagi duit raya, dia kata. Duit raya bukan nafkah tuan-tuan. Tak ada kata siapa-siapa. Tapi peringatan, jangan buka aib. Keaiban ni boleh kita buka depan hakim. Boleh. Depan qadi boleh. Kita cerita nak dapat pengadilan, kita cerita. Ulama kata boleh, Imam Nawawi kata boleh buka aib. Ini pengecualian. Kita duduk di hadapan qadi, cerita aib suami, tak bayar nafkah, tak bayar, itu boleh. Bukan di hadapan ni kameraman, depan wartawan, tak boleh. Apatah lagi benda tu telah selesai. Dah selesai, tiba-tiba buka. Siapa saya pelik? Ia bercakap tentang aib suami. Peguam syar'i ada sebelah. Sebab peguam syar'i kena tegur. Nah, beritahu jangan buka keaiban sebegini. Nah, perkara telah selesai. Nah, bukannya kita cara kita membuka keaiban bekas-bekas suami tadi. Ini suatu kezaliman bila kita melakukan perkara begini, kerana melibatkan maruah manusia yang Allah suruh kita jaga. Muru'ah, hifzul muru'ah, menjaga maruah merupakan satu kewajipan atas diri kita, walaupun dia orang bukan Islam. Kita kata apalah dia kafir, ustaz kata tak boleh. Nah, istilah kafir tuan-tuan, kita panggil orang bukan Islam kafir, boleh. Tapi kalau dia tak suka, nah, kalau dia tak suka dengan panggilan tadi, maka tak boleh kita panggil, walaupun dia kafir. Nah, hukum asal boleh, Allah pun sebut dalam Quran. Tapi jika sekiranya dia tak suka dengan panggilan tadi, nah, dia tak suka, tak seronok panggilan tadi, maka tak boleh kita panggil dia kafir. Nah, saya kat kampung dulu ada seorang, apa nama dia, kedai motor. Nah, tapi orang kampung panggil dia awang. Tapi orang jadi dah menjadi kebiasaan orang kampung panggil dia awang kafir. Dia pun suka dah, seronok senyum dia. Dia kata aku awang kafir, dia kata orang panggil. Cerita, tapi itu tak apa, tak ada masalah. Dia tak apa nama, dia seronok panggil dia. Yang tak boleh dia tak seronok. Nah, dia rasa malu, maka tak boleh. Walaupun orang bukan Islam, hifzul muru'ah, kena jaga apa nama panggilan-panggilan ni supaya tidak menjatuhkan maruah seseorang tadi. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, ketika mana pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, di bawah pemerintahannya tuan-tuan, diceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Abu Sa'adah.
Abu Sa'adah ni tuan-tuan, dia telah menuduh ke salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Sa'ad. Abu Sa'adah ni dia tuduh sahabat Nabi. Lalu dia berkata, amma inna syattana fa inna Sa'dan la yasiru bisariyah wa la yuqassimu bisawiyah wa la ya'dilu fil qadiyah. Maksudnya, kata Abu Sa'adah, sekiranya kamu bertanya kami tentang Sa'ad, sahabat Nabi tadi, sesungguhnya dia tidak pernah menyertai peperangan. Dia kutuk sahabat, dia tidak pernah masuk berperang, dan dia tidak menyamaratakan pemberian. Maknanya ghanimah, harta perang ni dia tak bagi sama rata. Dan tidak berlaku adil di dalam hukuman. Jadi dia mentohmah sahabat tadi, menuduh sahabat tadi dengan tomahan sedemikian, akhirnya tersebar di kalangan masyarakat pada ketika itu. Jadi bila mana Sa'ad dapat tahu bahawa dia telah difitnah oleh Abu Sa'adah tadi, lalu dia berdoa kepada Allah. Dia kata apa tuan-tuan? Allahumma in kana abduka hadha kadhiban qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa arridhu lil fitan. Maksudnya kata doa, maksud doa Sa'ad tadi, ya Allah, sekiranya hamba-Mu ini pembohong dan melakukannya semata-mata kena riak dan sum'ah, maka tiga benda yang sahabat tadi minta supaya ditimpakan kepada Abu Sa'adah. Pertama, fa'atil umrahu, maka panjangkanlah umur dia. Beza sahabat. Kalau kita orang fitnah kita, suruh mati ya. Dia mati cepat sikit. Nak buat menyemak je atas muka bumi ni. Jadi sahabat minta panjang umur. Habis panjang umur dia ni. Wa'atil faqrahu, kemudian panjangkanlah dia dalam kefakiran. Maksudnya panjangkan umur dalam kefakiran. Biar lagi. Ini nak rasa. Wa'arridhu lil fitan, dan dedahkanlah dia dengan pelbagai fitnah-fitnah. Kepada Abu Sa'adah tadi. Lalu diceritakan tuan-tuan, setelah lelaki tersebut tua, maka dia berkata, aku telah terkena bencana daripada doa Sa'ad. Bencana daripada doa sahabat tadi. Lalu berkata salah seorang sahabat yang bernama Abdul Malik bin Umair, kata dia apa tuan-tuan? Dia kata, aku melihat Abu Sa'adah yang fitnah orang tadi. Dia kata apa? Aku melihat Abu Sa'adah setelah dia tua, dua bulu keningnya telah gugur kerana terlampau tua. Dahsyatlah, kita tua-tua putih ya. Tapi dia gugur habis. Gugur kerana terlalu tua tuan-tuan. Dan dia telah tua tu hidup dalam keadaan kefakiran yang tidak ada rumah, mana homeless. Hidup di jalanan. Dan dia telah mengganggu perempuan-perempuan muda dengan meraba-raba mereka. Huduh perangai. Orang tua buat perkara seumpama ni menghuduh lah. Jadi hina. Allah menghinakan orang yang memfitnah orang, menuduh orang buat tomahan-tomahan tadi. Dengan berapa sebagaimana yang telah sebagaimana doa para sahabat tadi, maka dikenakan kehinaan kepada orang-orang seumpama ini. Sebab itulah kita kena ingat tuan-tuan, doa al-mazlum, doa orang yang dizalimi ini sangat mustajab. Dia tidak ada hijab. Kita menzalimi orang, ingat doa sangat mustajab. Lambat laut, cepat ataupun lambat, dunia pasti dapat mereka-mereka yang melakukan kezaliman kepada orang-orang lain. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya kira sekadar telah dulu sedikit perkongsian daripada saya pada pagi ini. Mohon maaf di atas segala kekurangan dan kelemahan. Yang baik pasti datang daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.